Agak Christmas nak dekat dah. Ya. Christmas best kan? Best. Lepas Best tu juga. Tapi sebenarnya Deepavali lagi best daripada Christmas. taklah Christmas. Walaupun Christmas best kan, tapi terbuat Cina lagi best tu tak? Betul tak? Betul tak? Best. Terbuat Cina kan? Terbuat Cina lagi best. Betul, terbuat Cina kan kita boleh lihat apa nama tu? Lion dance, kita boleh lion dance. Lepas tu ada makanan yang best-best lagi. Betul tak? Tapi Christmas pun lagi best juga sebab kita akan pergi ke church, kita akan pasang Christmas tree dekat rumah, ramai yang akan datang ke rumah kita. Lepas tu kita bagi hadiah kepada orang lain, makanan yang gemaran. Lepas tu terbuat Cina ni lagi. Stop. Kenapa korang gaduh pasal Christmas dengan original ni? Bukanlah, tapi terbuat Cina kan dia apa orang kata? Dah. Sebenarnya dekat Malaysia ni perpaduan tu penting. Semua bangsa sambut hari raya ke, ataupun Deepavali ke, Christmas ke, semuanya hebat dan best. Tak ada yang salah satu yang paling best dari culture ni. Tak ada pun. Jangan rasa sama sendiri. Tahu? Korang tengok dah ni. Mana? Kau tahukah masa perpaduan? Perpaduan? Apa itu? Apa yang dimaksudkan perpaduan ini? Definisi perpaduan kaum adalah semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerjasama atau erti kata lain berganding bahu untuk membentuk negara yang makmur dan damai. Sesebuah negara yang maju tidak akan wujud tanpa perpaduan dari semua kaum. Sebagai pengetahuan umumnya, majoriti bangsa rakyat di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Selain itu juga, di Malaysia terdapatnya penduduk peribumi iaitu di Sabah dan Sarawak. Di Sabah mempunyai 32 kumpulan etnik komuniti, majoritinya ialah etnik Kadazan Dusun. Kumpulan etnik lain termasuk Rungus, Bajau, Bajau Laut, Murut, Lundayeh, Orang Sungai dan Iranun. Manakala di Sarawak, terdiri daripada 28 kumpulan etnik dan etnik majoriti adalah Iban selain Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu. Adalah dimaklumkan bahawa begitu penting perpaduan kaum ini di dalam sesebuah negara. Antara contoh kepentingannya ialah yang pertama adalah mengekalkan perpaduan antara kaum yang kukuh, iaitu dengan mengamalkan semangat perkongsian dan menjaga hak asasi masing-masing. Selain itu, saling menghormati antara satu sama lain sekaligus dapat memupuk semangat bertoleransi dalam kehidupan sesama rakyat Malaysia. Ialah dapat mengelakkan semangat asabiah. Masyarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat asabiah. Semangat asabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau. Keadaan ini sekiranya terjadi akan menyebabkan negara mudah berpecah belah, berlaku peperangan antara kaum, sekaligus menawarkan peluang kepada negara luar melakukan penjajahan. Selain itu juga, kepentingan perpaduan kaum adalah dapat membangunkan ekonomi negara. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Misalnya, dalam perkongsian saham maupun sebagai rakan kongsi dalam sesebuah perniagaan yang khususnya akan mengembangkan potensi masyarakat pelbagai kaum bekerjasama dalam memajukan negara. Contoh yang lain pula, berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Perkongsian ilmu dalam bidang ekonomi mampu meningkatkan isi pendapatan kerajaan sehingga tahap maksimum. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang merdeka turut menjadi kepentingan dalam perpaduan kaum.
iaitu hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka Tanah Melayu. Perpaduan yang kuat dan utuh pastinya mampu menguatkan jati diri masyarakat, mengekalkan kemerdekaan daripada dirampas musuh dari luar negara. Kepentingan perpaduan kaum yang terakhir ialah dapat mengekalkan kestabilan politik. Sebagai contoh, dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global, khususnya dengan negara-negara maju seperti negara China. Selain itu juga, perpaduan kaum yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan lumayan kepada Malaysia. Hal ini terbukti apabila masyarakat pelbagai kaum bersama-sama keluar mengundi pada pilihan raya. Walau bagaimanapun, terdapat implikasi sekiranya tidak wujud perpaduan kaum dalam sesebuah negara. Antaranya ialah keharmonian negara terjejas. Sekiranya tidak ada kesepaduan dan kesepahaman di kalangan rakyat. Seterusnya, sistem pendidikan terjejas. Hal ini akan menimbulkan ketidaksamaan maklumat dan pendapat dalam masyarakat sehingga menjejaskan sistem pendidikan negara. Seterusnya, implikasi lain sekiranya tidak wujud perpaduan kaum adalah melahirkan masyarakat tidak bermoral. Hal ini akan menyebabkan berlaku pertelingkahan dan gabungan antara etnik serta sikap tidak bertolak ansur dan tidak beretika. Bahkan, ekonomi negara juga merosot sekiranya tidak wujud perpaduan kaum. Negara luar akan kurang mengeksport barangan mereka oleh sebab keadaan huru-hara yang berlaku di dalam negara. Selain itu, pembangunan negara juga terbantut, kekurangan modal dalam negara dan ekonomi yang tidak menentu. Implikasi yang terakhir sekiranya tidak wujud perpaduan kaum adalah imej negara akan tercemar. Negara lain akan membicarakan berkenaan keadaan negara yang tidak aman di dada akhbar dan kaca televisyen. Implikasi yang dinyatakan adalah wujud daripada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Antara cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengekalkan perpaduan kaum adalah lanskap politik negara, iaitu perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman. Bahkan, peranan laman sosial dan media massa juga menjadi cabaran kepada pihak kerajaan, iaitu masyarakat sering membuat provokasi dan menyentuh sensitiviti perkauman. Cabaran yang terakhir ialah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Kewujudan sekolah vernacular telah memisahkan kaum dan menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Sekolah vernacular ini yang hanya mementingkan bahasa ibunda kaum masing-masing pasti menjejaskan perlembagaan negara yang mewartakan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 atau Akta 32 yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi maksud-maksud rasmi. Sekian sahaja perbentangan kami iaitu mengwar-warkan kempen bertemakan perpaduan ini. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang pembentangan ini berlangsung. Macam ni lah. Faham. Tak lama lagi kan Christmas. Awak tak nak jemput kami ke? Ya, boleh je. Sebenarnya saya boleh bawa kamu semua ke rumah saya yang tu dekat jauh lah, tapi dekat Johor. Apa yang best? Best lah, kita akan pergi orang, lepas tu kita boleh ambil gambar dengan Christmas tree. Lagipun kita boleh makan makanan yang Yang tu, yang Mr. Santa tu betul ke? Ada hadiah? Ya, betul. Wow. Dia akan bagi hadiah untuk kamu semua. Pasal ada nyanyian lagu. Semua tu lah. Bestnya.